Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Afiq dalam segmen Tanya Pakar @An-Nur semestinya di laman rasmi Facebook kami iaitu Hospital Pakar An-Nur Bandar Baru Bangi. Baiklah, hari ini merupakan sekali lagi hari Jumaat iaitu 11 September 2020, masih lagi di era COVID-19. Diharapkan anda semua dapat meneruskan pengamalan gaya hidup norma baharu dalam kita memutuskan rantaian COVID-19. Baiklah, sebenarnya walaupun kita masih lagi selepas menyambut kemerdekaan pada 31 Ogos yang lalu, saya yakin pada hari ini kita masih lagi berkobar-kobar dalam menyambut hari yang bersejarah iaitu pada 16 September akan datang, iaitu pada hari Rabu, iaitu Hari Malaysia. Saya pasti semuanya akan mengadakan pelbagai aktiviti bersama yang tersayang dan juga bersama rakan-rakan anda yang lain dalam kita menyambut kemeriahan Hari Malaysia pada hari akan datang. Baiklah, dalam masa yang sama, sedar tak sedar sebenarnya, kita menyambut Hari Malaysia dan ada satu lagi perkara, bulan yang kita sambut di bulan September ini iaitu bulan kesedaran obesiti di kalangan kanak-kanak. Baiklah, dan hari ini kita bawa tajuk kepada live kita pada hari ini iaitu anak obes bukanlah satu pilihan. Baiklah, bersama saya pada hari ini merupakan seorang pakar iaitu di Hospital Pakar An-Nur, iaitu merupakan seorang pakar kanak-kanak, merupakan yang kita panggil sebagai Dr. Nur Mahani Harun, merupakan pakar kanak-kanak di Hospital Pakar An-Nur. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat saja ya. Baiklah, walaupun di rumah baharu, kita masih lagi menjalankan SOP dan mengamalkan gaya hidup norma baharu. Semestinya saya yakin anda semua sudah mengenali Dr. Mahani sebab kita pernah bersiaran langsung bersama beliau sebelum ini dan juga anda boleh rujuk seperti live-live kami sebelum ini. Begitu juga membincangkan berkenaan dengan isu kanak-kanak ya. Baiklah, seperti biasa, jangan lupa 3 perkara yang anda perlu lakukan sepanjang live ini berlangsung. Pertama, tunjukkan sokongan anda dengan menekan butang like di video ini dan juga jangan lupa komen sebarang pertanyaan ataupun pandangan anda tentang apakah yang anda ingin katakan dalam isu yang kita akan perbincangkan pada hari ini. Dan jangan lupa yang ketiga, sharekan live ini kepada rakan-rakan anda supaya semuanya boleh mengamalkan ataupun mendapat input-input yang baru untuk kita amalkan bersama dalam sepanjang sesi kita berlangsung pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, hari ini merupakan hari ini merupakan topik yang begitu menarik saya kira dalam kita menyambut ataupun bulan kesedaran obes di kalangan kanak-kanak pada hari ini, iaitu tajuk kita anak obes bukan satu pilihan. Baiklah doktor, bagi kita memulakan ya sesi perbincangan kita pada hari ini. Saya kira mungkin ada yang tertanya-tanya sebagai permulaan, apakah yang didefinisikan sebagai kanak-kanak? Mungkin doktor boleh terangkan daripada range umur kanak-kanak ini bagaimana dan bagaimana pula kita tafsirkan ianya sebagai obesiti, doktor? Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada pihak An-Nur kerana menjemput saya pagi ini. Okey, obesiti ni adalah satu definisi iaitu kita panggil kegemukan yang terlampau. Okey. Tapi bagi kanak-kanak dengan dewasa, walaupun kita menggunakan BMI yang sama, maknanya body mass index tu, iaitu di mana body mass index tu ialah berat dibahagikan dengan panjang dikuasakan 2 ya, dalam meter, right? So kita akan dapat berapa body mass index pesakit tersebut. Okey. Okey, untuk yang berumur antara 0 hingga 2 tahun, normally kita sarankan body mass index, kita jarak, walaupun ada penggunaan body mass index, tapi untuk national reference, kita lebih menggunakan body mass index pada umur 2 tahun ke atas ya. Antara 2 tahun hingga 18 tahun, body mass index yang digunakan adalah berdasarkan carta yang diplotkan pada umur dan juga body mass index yang diberi dan dicatkan pada carta tersebut. Whereas kalau dewasa, maknanya lebih daripada 18 tahun,
body mass index yang digunakan adalah antara 18 hingga 25, 25 hingga 30, 30 35, 35 40, lebih 40 kira morbid obesity, ya, yang kegemukan yang terlampau. So antara 30 hingga 40 ke atas tu adalah obesity, ya. Dan antara 18 hingga 25 adalah berat yang ideal. Antara 25 dengan 30 adalah overweight, ya. Tapi pada kanak-kanak kita tak boleh memandang pada body mass index tu saja. Kita kena plotkan pada carta tertentu. Daripada situ baru kita kata kalau dia lebih daripada 95 sental dikatakan obese. Tapi antara 85 hingga 95 kita kata overweight, ya. Okey. So, and then dia bergantung pada umur juga. Jadi saya tak boleh nak bagi number, okey, kalau 25 itu dah definitely obese, tidak, ya. So kita kena kita plotkan pada graf tersebut, ya. Okey. Okey. Okey, doktor, maknanya macam doktor katakan tadi, kita ada peringkat umur yang boleh kita katakan ianya obes ataupun tidak. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit bagaimana BMI ataupun range umur ataupun berat badan mengikut umur itu yang seperti doktor terangkan. Oh, okey. I think saya dah mention tadi, kan, kalau you all boleh nampak graf yang saya tunjukkan tu, kan, itulah graf yang kita gunakan sebagai standard, ya, di mana apabila kita telah mendapat pengiraan BMI tadi, kita plotkan di atas graf di manakah berat bayi tersebut atau berat kanak-kanak tersebut jatuh pada sental yang mana. Okey, kalau kita tengok, kan, sental yang paling atas itu 95 ke atas dikira obes. Okey, antara 85 hingga 95 dikira overweight. Okey, tapi ini untuk pengiraan statistik universal. Sebenarnya kalau ikutkan standard yang tertentu adalah lebih daripada 97 baru obes. Tapi untuk pengiraan standard dia mengambil number 95 dengan 85. Jadi kita kena alert. Kalau anak kita, bila kita plotkan anak kita, katalah anak kita berumur 8 tahun, kan? Lepas tu dia punya BMI pada 21. Kalau ikut BMI pada peringkat umur 18 ke atas, 21 itu dikira berat yang ideal. Okey, tapi apabila kita plotkan pada graf yang ini, iaitu kita panggil body mass index for each percentile, dia telah jatuh kepada obese. Sebab tu kita kena careful, dari segi untuk mendiagnosakan sama ada kanak-kanak itu obese ataupun kanak-kanak itu overweight ataupun sebenarnya dia tidak cukup berat. Okey, selalunya antara umur 0 hingga 2 tahun kita actually boleh menggunakan BMI, tapi normally kita guna height dengan weight dengan height, ya. Sebab yang tu lagi nampak lagi ketara. Salah satu reason sebab kanak-kanak ni dia punya adipose tissue banyak antara 0 hingga 2 tahun. Sebab itu BMI tidak digunakan sebagai reference yang utama, ya, untuk yang berumur antara 0 hingga 2 tahun, ya. Okey. Kan sekarang ni kita bercakap mengenai bulan kesedaran mengenai obesity. Yeah. Kenapa? Sebab WHO telah menjalankan siasatan mengumpul data. Sebenarnya masalah ini makin bertambah dari satu tahun ke satu tahun. In fact, pada tahun pada tahun tak salah doktor, kurang daripada 2010, datanya menunjukkan dalam lebih kurang 10% of the population kanak-kanak. Tapi 2015 datanya meningkat kepada dalam 11.5% macam tu. And then yang sadly to say adalah Asia Tenggara antara negara yang tertinggi obesiti dan Malaysia adalah antara negara yang terduduk dalam antara yang tertinggi di Asia Tenggara untuk obesiti. Okey. Itu yang saya boleh terangkan sedikit dari segi obesity, macam mana nak plotkan, macam mana kita nak menentukan sama ada kanak-kanak tersebut adalah obese ataupun overweight ataupun sebenarnya tidak cukup berat. Jangan kita pandang dari segi figure saja. Kita kena tengok dari segi jangan pandang dari segi luaran. Maknanya kita tengok dari segi fizikal, tapi kita kena tengok dari segi pengiraan tersebut, ya.
Okey, macam doktor kata sebentar tadi, kita merupakan antara negara saya rasa top 3 juga Top 3. di kalangan obesiti di kalangan kanak-kanak ni. Dan paling mengerikan juga bukan saja kanak-kanak, kita di kalangan orang dewasa pun boleh kata juara juga dalam Asia dalam orang kata memiliki dikategorikan sebagai obesiti. Jadi Malaysia dikategorikan sebagai negara yang agak membimbangkan juga dan agak serius dalam isu obesiti ni. Sebab itu kita sebagai ibu bapa perlu mengambil berat tentang perkara ini supaya kita dapat mengelakkan daripada peringkat awal lagi doktor. Baiklah, untuk yang soalan kedua sebenarnya katanya bagaimana sebenarnya, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada kanak-kanak ini kepada obesiti sebenarnya? Mungkin doktor boleh huraikan, adakah ianya boleh dikawal sejak daripada awal kelahiran lagi sebenarnya? Okey, kalau ikutkan WHO recommendation dia kata susulah anak sehingga umur 6 bulan yang lengkap, maknanya sepenuh masa. Okay? And then after that kita mula bagi makanan pelengkap dan teruskan menyusu sehingga 2 tahun. Sebenarnya ada kebaikan dari segi kenapa penyusuan susu ibu tu dipentingkan. Okay? Sebab bayi ni lahir saja dengan satu saiz tummy yang terlampau kecil, lebih kurang satu bola pingpong punya saiz. So sebab dia tahu itu saiz yang kecil, so kalau dia minum, walaupun susu ibu tak banyak lagi pada peringkat awal, tapi bila dia minum sedikit sudah kenyang untuk memenuhkan volume satu bola pingpong yang kecil. Tapi kalau kita bagi formula feeding, kita kena sukat based on berat badan dan based on hari dilahirkan. So kita lebih kepada teori, so kita akan bagi hari yang pertama 60 ml per kilo per day kali dengan berat, lepas tu kita bagikan 8. Itu kalau kita guna formula. Okay? Tapi bila kita galakkan susu badan, baby akan minta semahu yang bergantung pada dia. Maknanya bila dia lapar, dia akan minum. Dan kita encourage masa peringkat awal tu penyusuan yang kerap, sebab masa tu kita nak suruh susu ibu bertambah. Dan baby ni akan berhenti bila sudah kenyang. Okay? Dan itu antara salah satu faktor berat badan boleh dikawal dengan baik pada bayi yang menyusu ibu dibandingkan dengan bayi yang menyusu formula. Kan sebab bila bayi yang menyusu formula ni kita akan bagi, sebab dia susu formula ni dia dia senang kan, bila dia hisap sikit susu dah masuk. Kalau macam susu ibu, kanak-kanak tu terpaksa bekerja keras menggunakan muscles di pipinya dan juga rahangnya untuk menghisap susu. Jadi tenaga digunakan kat situ. Tapi kalau susu formula, dia just sedut sikit susu dah masuk. Jadi sebab tu kadang-kadang kalau you all perasan, kalau kita dah mulakan dengan susu botol, baby dah mula macam tak nak pada breast sebab bagi dia kalau dengan breast dia terpaksa bekerja keras, tapi dengan formula dia boleh direct macam tu. Dan bila kita bagi susu formula, kita bagi based on dia lapar dan kita bagi ikut ounce kan. Tapi kalau susu badan, dia ambil walaupun ikut ounce tapi bergantung pada berapa banyak yang dia nak. Betul. Itu yang kebaikan menyusu ibu daripada awal, so that kita menggalakkan supaya berlaku kekurangan dari segi obesiti pada umur yang akan datang. Okey, kita kena ingat juga kalau ibu bapa yang bersaiz gempal macam doktor ni kan. Tak adalah. Okey, kalau ibu bapa bersaiz gempal, kalau salah seorang daripada ibu atau bapa tu gempal, the chances untuk anak obes adalah 4 kali ganda. Okey. Kalau dua-dua gempal, maksud doktor kalau dua-dua berat badan yang dalam lingkungan sama ada overweight ataupun obese, the chances becomes 13 times higher untuk anak itu menjadi obese. Maknanya genetik daripada ibu bapa juga memberi ini. Walaupun kita tahu kadang-kadang anak itu dilahir dengan genetic problem. There are cases, ada kes-kes di mana memang kita tak boleh nak elakkan disebabkan genetic problem macam Prader-Willi, Down syndrome.
Down syndrome tu kadang-kadang boleh kontrol lagi, tapi Prader-Willi tu dia memang masalah genetik yang menyebabkan dia akan sentiasa nak makan. Itu masalah genetik. Tapi bukan semua orang akan dilahirkan dengan genetik macam tu. Jadi kita lebih kepada genetik yang because of the surrounding factors. Okey, maknanya penting juga ya sebagai ibu bapa, walaupun sebelum katanya melahirkan zuriat atau mendapat cahaya mata, mereka juga perlu diet terlebih dahulu untuk mendapatkan mendapatkan anak yang tidak mencapai berat obesiti. Maknanya penting juga bagi kita sebagai penjaga ataupun ibu bapa. Baiklah, itu antara faktor-faktor yang mungkin perkara baru bagi kita yang boleh kita tahu untuk menjaga berat badan ideal di usia kanak-kanak ni. Okey, baiklah. Yang seterusnya, doktor. Sebenarnya mungkin ada beberapa ibu bapa lah kan, dia lagi suka sebenarnya nak tengok anak dia ni kelihatan obes. Sebab bila nampak obesiti dia ni baru kita orang kata apa, suka peluk, suka tengok kan. Sebenarnya adakah perkara itu bagus, doktor, sebenarnya, ataupun adakah akan berlakunya implikasi yang lain sekiranya obesiti di peringkat awal usia ni seperti kanak-kanak, doktor? Okey, kalau kita tengok dari segi orang tua-tua dululah kan, dia suka anak-anak tembam, anak-anak perkataan tembam tu memang biasa. Bumnya baby tu kan. And then nampak macam comel, nampak macam nice to see lah kan. Okey, tapi sebenarnya benda tu memburukkan keadaan bayi tu. Maknanya kita tak nak, memang itu kita panggil cara pemikiran kita pada zaman dahulu. And in fact, saya ni dah dilahirkan dengan baby yang diberi susu formula juga. Walaupun susu ibu ada, tapi masa zaman tu susu Dumex was a very famous. Macam kalau orang minum susu Dumex tu orang yang high rank macam tu. Sebab itu cara mentaliti zaman itu, tapi kita kena ubah ya, sebab kita tahu sekarang susu ibu tu terlampau banyak khasiat, terlampau banyak faedah untuk neurodevelopment, untuk perkembangan dia. Sebab bila kita bagi susu ibu, kita pegang dia, kita bercakap dengan dia, kita melakukan aktiviti sosial dengan baby. Kadang-kadang bila kita bagi susu formula, kita tak banyak bagi aktiviti sosial pada baby. Kita mungkin letak di atas bantal, lepas tu kita bagi susu, which is not a good technique sebenarnya, boleh menyebabkan aspirate ke apa ke. Itu salah satu cara lah. I mean, that's why bila kita tengok baby tembam kan, kita akan rasa macam wah comelnya baby tu. Tapi sebenarnya bukan comel yang bagus untuk baby. Jadi kita kena ke arah pemikiran kita bertukar. Kita kena kata kita nak baby yang sihat. Yang weightnya just ideal. Okay? Kalau dah mula lebih sikit, kita tengok kenapa lebih sikit, dah mula lebih. Jangan kita macam sampai ke tahap panggil apa? Macam susah nak ubah kan. Under morbid obesity. Maknanya kalau umur 2 tahun, beratnya 15-16 kilo, itu dikira sebagai terlampau berat. Ya? Terlampau berat. Sebab kalau ikutkan dari segi ideal weight, dia by 1 year is times 3. By 2 years plus another 2 kilo. So kalau and then each year meningkat tu, kita akan they are familiar for that. Ya? Jadi kita tak nak baby tu lebih sangat. Kadang-kadang parents bawa, dia akan tanya, doktor, anak saya naik 1 kilo je. Daripada umur setahun hingga setahun setengah. Sebenarnya saya dah happy. Sebab sebab you tahu kan, anak-anak umur setahun setengah tu aktif. Yes. Okay, they are everywhere. Okay, so apa yang dia makan tu digunakan. Dan kalau dia boleh naik berat tu, maknanya sudah cukup nutrisi yang kita bagi untuk dia. Dan kita tak nak juga bila kita control berat ni, kita tak nak juga kita macam control segala nutrisi untuk baby. Sebab kanak-kanak ni memerlukan nutrisi yang cukup untuk perkembangan dari segi muscles, perkembangan dari segi neurodevelopment, perkembangan dari segi social skill apa semua tu. So kalau kita lack of something, nanti dia akan menyebabkan satu bahagian dia akan problem, satu bahagian dia terlebih. Sebab tu kena pemakanan seimbang tu adalah penting. Nanti kita akan bercakap sedikit mengenai makanan seimbang. Okey, mungkin kita akan masuk sedikitlah sebelum kita masuk tentang pemakanan seimbang. Mungkin doktor ada
boleh jelaskan sebenarnya kalau kita nak cakap tentang peranan ibu bapa peranan ibu bapa, mungkin apakah perkara yang ibu bapa boleh lakukan dalam mengawal mengawal aktiviti kanak-kanak ini daripada obesiti, Doktor? Macam mana kita sebagai ibu bapa ataupun tips-tips yang doktor boleh kongsikan untuk ibu bapa dalam mengawal obesiti kanak-kanak ni daripada berlaku lah. Okey, maknanya kita kena sedar daripada peringkat awal dan sebenarnya bila kita nak katalah kita dah anak kita dah doktor kata dah agak berat badan ni, dah terlebih daripada centile chart yang dibenarkan, maknanya dia dah mula antara 85 hingga 95. Okey, dia belum lagi lebih daripada 95. Tapi kita tak nak dia akan berada di tahap yang lebih daripada 95. So apa yang kita buat ialah satu, kita akan recall balik diet macam mana pemakanan hari-hari, apa aktiviti yang dilakukan oleh kanak-kanak tersebut kadang-kadang ibu bapa akan kata anak saya aktif, anak saya main, anak saya ada ni. Tapi kita kena faham permainan itu mesti yang mengeluarkan peluh. Maknanya at least kita ada moderate exercise yang pasti kena sekurang-kurangnya 180 minit untuk 1 minggu. So lebih kurang dalam 3 kali seminggu lah ya. 1 jam 3 kali seminggu. So aktiviti yang aktif tu contohnya kalau bermain bola bukan duduk dalam penjaga gol, okey? Kan? Betul. Maknanya kalau maknanya dia mesti jadi bahagian sayap kanan ke sayap kiri ke so that he move about. And then kalau dia main basikal bagilah jarak basikal tu agak jauh dalam 1 kilometer, dalam 2 kilometer, 3 kilometer ya. Walaupun mungkin agak perlahan mula-mula dia belajar cycle tu, tapi lama-lama dia akan improve. Kalau main badminton, biarlah kita bagi satu lawan yang bagus. Janganlah kita sentiasa menang. Maknanya kita bagi time dia untuk dia enjoy the game. Yes. Kan? Kalau tidak nanti sampai kat dia habis. So movement tu tak banyak. Sokongan moral tu perlu. Ayahnya tapi anaknya tak move pun. Betul. So itu antara permainan-permainan. In fact kalau kita balik kepada cara lama, permainan macam kalau sebab zaman doktor dulu bermain baling tin, ya. Baling tin. Baling tin maknanya kita susun tin, kita ada team. Maknanya dalam tu kita ada satu, kita ada socialize kat situ, and then kita ada siapa jadi ketua, siapa jadi... Ini macam baling selipar ke, Doktor? Lebih kurang lebih macam kurang tu lah. lebih kurang macam tu. Jadi bila kita main balentin tu, maknanya kita kena lari laju. So that kita boleh sampai pada tempatnya. Kan? Macam juga kalau main baseball kan, bila kita lantunkan bola tu, kita kena lari laju supaya kita boleh sampai base tu balik kan. So itu antara permainan-permainan yang bagus untuk kanak-kanak. Mungkin kita buat small hiking yang bukanlah naik bukit yang terlampau bahaya, naik bukit yang simple-simple tapi yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut. So aktiviti tu mesti sekurang-kurangnya 180 minit, iaitu lebih kurang 3 kali dalam seminggu, dan setiap kali aktiviti tu mesti 1 jam. Bukan dalam 10 minit betul kita berhenti. Sebab dia tak sempat nak burn the kalori lagi, kita dah ini. And then dari segi pemakanan kan, maknanya kita kata makanan seimbang. Tapi makanan seimbang tu bukan untuk anak-anak tu saja. Makanan seimbang tu untuk kita juga. Betul. Jadi bila kita hidangan tu, katalah anak tu dah umur 10 tahun ataupun umur 8 tahun. Hidangan tu mesti sama. Jangan pula ayah bahagian lain, anak tu bahagian lain. Hidangan mesti sama dan cara masak tu mesti sama. Kan? Ada setengah parents dia suka masak lemak sangat kan. Jadi kita kena modify lah masak lemak tu supaya anak kita makan tak, sebab kuah-kuah tu sebenarnya menambahkan kalori. So kalau kita makan yang grill, kalau kita makan yang steam, itu lagi baik ya. Macam mana kita nak tahu saiz kan? Macam katalah kita kata saiz makan tu banyak mana kan? Of course kalau anak tu sebelum ni 2 pinggan nasi dengan 3 ketul ayam, lepas tu kita nak suruh makan 1 pinggan nasi dengan 1 ketul ayam, very impossible dalam masa yang terdekat. Sebab perut dia sudah kembang. And then bila kita bagi volume yang kecil, dia akan dapat hunger. And then dia akan rebound.
So mungkin 1 minggu dia tahan, lepas tu dia dah tak tahan, dia akan makan lebih-lebih lagi. So apa kita buat, daripada 3 pinggan, kita kata okey, abang makan 2 pinggan hari ni. Kan? Lepas tu mungkin kalau abang lapar sangat, in between kita bagi snack. Snack yang kurang kalori. Contohnya buah. Kan? Buah. Ataupun ke kacang. Ya. Ya? Ataupun mungkin kita boleh bagi roti tapi yang whole meal. Whole meal, ya. Jadi itu antara perubahan yang boleh kita buat so that dia tak adalah rasa macam rebound hunger. Maknanya dia, oh tak boleh ni, lapar sangat ni. Lepas tu dia pergi makan kat dapur banyak-banyak, lepas tu dah satisfied. Tapi sebelum tu kita kata, oh anak saya dah makan okey. Tapi sebenarnya dia curi-curi makan, in between tu kita tak perasan. So itu antara what you call that, benda yang kita kena control. Lagi satu, kita tahu kan sekarang ni kita tengah banyak apa panggil iklan-iklan yang suruh suku-suku separuh. Oh, suku-suku separuh. So maknanya suku-suku, maknanya suku nasi, suku protein, separuh sayur dengan buah. Ya. So itu pun boleh menyebabkan perut dia akan rasa penuh. Ya. Oh, okey. And then okey, kalau kanak-kanak yang obes ni, kita tak boleh turunkan berat badan mendadak. Tak boleh macam minggu ni 60 kilo, minggu depan saya nak awak 50 kilo. Definitely cannot. Okay? Sebab bila kita turunkan berat yang mendadak, kita membantukkan perkembangan dia. Ya? So, perkembangan, sebab bila kita turunkan mendadak, nutrisi yang dia dapat pun akan turun dengan mendadak. Kita tak boleh buat macam tu. Kita kena go slow. Kita aim 1 or 2 kilo per week. Okay? And then baru kita slowly bila dia dah boleh adapt, kadang-kadang dia boleh turun banyak selepas tu. Betul. Dari segi role ubat untuk kanak-kanak jarang digunakan kecuali pada center-center yang macam endocrine center. Yang tu selalunya diberikan pada kanak-kanak yang morbid obesity. Maknanya dia punya centile tu is actually more than 97 centile. And then yang memang ada respiratory problem. Sebab kita tahu kalau terlampau gemuk, kita punya tisu dekat leher akan tebal. And then kita punya tisu di dada, isi dada pun akan tebal. So bila kita tidur, kita akan some sort like macam menyekat pernafasan. Ya? Sebab dia akan compress kita punya airway. Itu kita panggil sleep apnea. Sleep apnea ni ataupun obstructive sleep apnea ni ialah keadaan di mana it can be disebabkan oleh ENT problem, but it can be disebabkan oleh obesity yang melampau. Ya? So bila berlaku keadaan macam tu, walaupun dia tidur itu bukan tidur yang kita panggil tidur yang baik. Tidur yang baik, tidur yang memberikan kesegaran pada besok pagi. Sebab in between tu dia akan terbangun dalam pukul 1 atau pukul 2 sebab brain akan sense CO2 dah tinggi sebab dia tak boleh bernafas dengan baik, snoring yang teruk. Okay? Brain akan sense CO2 yang tinggi, dia akan terbangun macam mengigau, hunger for air, lepas tu dia akan tidur balik. So siang hari dia tak akan dapat concentrate pada pelajaran sebab malam tadi dah tak tidur dengan baik. Dan lagi satu, dia boleh menjadi lazy. Dia jadi macam malas. Berat kan. Bila duduk kat meja terus tertidur. Betul. Itu yang berlaku, yang kita tak nak berlaku pada kanak-kanak obes. Itu antara benda yang kita paling takut. Maknanya daripada segi peranan ibu bapa bukan sahaja daripada segi fizikal tapi macam saya huraikan sikit daripada segi support internal emotional pun perlukan juga ya macam doktor sebutkan tadi ya dalam kita melakukan aktiviti fizikal jangan terlalu kita je nak menang. Sebagai ibu bapa kita pun perlu menyokong diorang supaya mereka lebih minat untuk melakukan aktiviti itu lebih lagi dan lagi. Ya, bagus juga satu tips yang menarik juga daripada doktor kita. Okey, baiklah doktor, sebelum kita kita akhiri kita punya sesi soal jawab, ada persoalan ya daripada saya punya kawan, mungkin daripada WhatsApp ya. Katanya macam doktor ada sentuh berkenaan dengan kalori kanak-kanak tadi ya. Mungkin doktor boleh huraikan sedikit bagaimana kita katakan jadual pemakanan tu, berapa kalori yang diperlukan
oleh seorang kanak-kanak untuk mereka bakar supaya kita tahu berapa jumlah hidangan makanan yang perlu kita berikan dan berapa mereka perlu bakar dalam seharian tu, Doktor? Bukanlah bakar kan. Maknanya kalau bakar. kita nak Kita tahu panggil berapa kalori yang digunakan. I mean in terms of perkembangan dia. Perkembangan dia yang baiklah. Daripada umur okey. Actually sebab dewasa senang, you fix the number, katalah umur 55 ke atas berapa kalori, perempuan lelaki lain activity, sedentary activity ataupun moderate physical activity kan. Tapi untuk kanak-kanak every month tu different. Daripada 0 hingga setahun tu kalori requirement pun berlainan. Okay, daripada antara umur 0 hingga 2 bulan sebenarnya dia memerlukan lebih kurang 470 kilokal. Itu dah cukup dengan susu badan. Oh, susu badan. Susu badan dah cukup. Because each meal of susu it can produce about each 100 mils of susu it can produce about 21 to 24 kilokal. Okay? Itu dari segi kilokalori. So kalau macam bila umur 3 hingga 5 bulan dia memerlukan lebih kurang 540 kilokalori per day. Okay? Itu masih cukup dengan susu. Tapi bila dia umur 6 bulan hingga 8 bulan dia sudah mula bergerak kan. Kan kita tahu baby moose bila berumur dalam lebih kurang kalau 4 bulan tu dia dah start nak bergolek, bila dah 5 bulan hingga 6 bulan tu dia dah mula golek dengan laju. Okay? So bila pergolekan tu yang agak laju, maknanya kalori yang di-burnkan tu lagi banyak. So dia memerlukan lagi banyak kalori requirement. So dia becomes like 600 lebih. So kalau 600 lebih susu ibu sahaja tidak cukup. Sebab tu kita mulakan dengan makanan pelengkap bayi. So macam mana makanan pelengkap bayi kita nak sediakan? So macam daripada umur 6 hingga 7 bulan kita sediakan dalam lebih kurang 2 kali sehari. Lepas tu apa yang perlu ada dalam makanan tersebut adalah protein, karbohidrat dengan sayur which kita blend together. Bukan saja untuk menambahkan kalori, ini juga untuk kita mengajar anak-anak itu sebenarnya yang dia perlu makan. And masa tu juga dia punya jaw tu dah mula matang, dia dah mula boleh menghisap dan juga boleh menelan makanan dengan baik. Betul. Tapi dalam bentuk fluid. And then bila umur antara 8 hingga 9 bulan pembentukan rahang sudah bertambah matang dan gusi sudah bertambah kuat. So makanan tu boleh dalam bentuk awalnya di blend, kemudian masih di blend tapi dalam bentuk yang agak likat. So perubahan itu sebenarnya bukan saja mengajar anak-anak itu makan, tapi perubahan itu juga untuk menambahkan kalori yang diperlukan oleh kanak-kanak itu sehingga umurnya bertambah di mana bila umur antara 2 tahun ke atas makanannya sudah seperti makanan dewasa. Maknanya dia so bila dah peringkat makanan dewasa, itu pentingnya makanan apa yang dimakan dengan kita makan lebih kurang sama. Tak perlu ada perbezaan yang ketara. Ya, tak perlu ada perbezaan yang ketara sebab anak-anak nak apa yang kita makan. Betul. Tak aci mak boleh makan yang tu. Kenapa saya tak boleh makan yang tu kan? Sebab kanak-kanak pun dia lebih aktif berbanding orang dewasa. Jadi kalori yang diperlukan pun tidak jauh berbeza dengan orang dewasa ya. Walaupun mereka bersaiz kecil ya kadang-kadang. Okey, baiklah doktor. Mungkin itu satu persoalan. Satu lagi persoalan yang biasanya lah sebagai ibu bapa ramai yang bertanya bila diorang ni mengadu betul macam kita ikut saranan daripada dietitian dan sebagainya, katanya macam doktor kata suku separuh. Separuh tu adalah sayur dan juga buah-buahan. Tapi masalah doktor kanak-kanak ni kurang minat dengan sayur. Kadang-kadang tu kita letaklah sayur yang bermacam-macam warna pun susah untuk mereka makan benda-benda macam tu doktor. Jadi macam mana mungkin doktor ada tips beberapa tips yang boleh kita gunakan untuk menarik minat kanak-kanak ni supaya mengambil kadar sayur tu, sebab sayur ni kita katakan sebagai orang kata pemakanan yang sangat penting sebab tu dikatakan separuh daripada saiz hidangan kita tu. Mungkin doktor ada tips untuk one thing parents ni makan sayur ke tak?
Itu Oh, penting je. penting. Berkaitan. Sebab kalau parents dia tak makan sayur, dia takkan hidangkan sayur dalam hidangan kan? Betul, Macam betul. mana kita nak galakkan pemakanan sayur? Okey. Lagi satu, kita bagi sayur yang senang dipegang. Senang dipegang. Senang dipegang macam asparagus. Macam apa panggil? Apa lagi? Yang senang dipegang kacang, ya. Kacang. Yang carrot, ya. So yang senang dipegang masa peringkat awal. Dan introduction sayur tu sebenarnya daripada peringkat awal, masa umur 6 bulan tu kita dah blend dah sayur sekali dalam tu. Maknanya dan kita jangan letak perasa. Itu yang penting. Kadang-kadang mak ni dia suka letaklah ni sikit, letaklah ni sikit kan. Jadi bila letak tu, lidah tu taste bud akan berubah based on apa yang kita offer. So kalau kita offer something dah agak masin, lepas tu tiba-tiba sayur tu agak tawar, jadi dia tak boleh nak terima kan. Sebab taste bud dia dah rasa dengan masin tu. Sebab tu pada peringkat awal kita jangan bagi apa-apa perasa. So that biar dia yang merasa sendiri. So peringkat awal tu kita mulakan dengan sayur yang macam tu, yang blend together. Lepas tu bila dia dah pandai pegang, kita bagi sayur yang boleh dipegang. Ya. And then kita main-main, maknanya kalau boleh kita makan, dia pun makan sekali. Daripada situ barulah anak-anak tu mula belajar makan sayur. But of course ada yang memang susah tu memang susah lah. Saya tahu kadang-kadang ayah cakap, doktor, dalam mi goreng tu sayur yang kita orang dah potong halus pun dia akan cari keluarkan sayur tu. Betul. Okay? But sekarang ni ada banyak nutrisi tambahan dari segi serat, dari segi sayur yang dalam bentuk kita panggil apa ya? Dalam bentuk bukan tablet, tak yummy apa? Apa nama tu? Macam jelly. Jelly macam tu. Macam bentuk jelly. Itu ekstrak-ekstrak sayur. So kalau yang memang susah sangat, tak boleh langsung dengan sayur yang tu, kita go for ekstrak sayur yang dalam bentuk jelly. Sebab kadang-kadang kalau jelly ni memang suka. Betul. Maknanya orang kata apa, texture makanan tu juga penting. Walaupun dia dah diubah dalam bentuk jelly, tapi sayur tu nutrisi tu still dapat lah. Walaupun tak sebaik dengan kita ambil the original sayur tadi. Betul. Ya? Kadang-kadang So, mungkin ada yang boleh bagi pendapat lagi kot. Pengalaman you all kan. Macam mana untuk bagi anak makan sayur. Sebab kadang apa yang doktor bagikan ni ialah dari segi apa yang doktor berbincang dengan pesakit selama ni. Kadang-kadang parents dia lebih tahu ya. So you all boleh kemukakan your opinion tu dalam kita orang punya WhatsApp, Facebook, so that everybody boleh learn from that. Betul. Okay. Satu perkongsian yang menarik mungkin ramai ibu bapa boleh dapatkan info berkenaan dengan cara pemakanan yang betul ataupun mungkin menarik minat-minat kanak-kanak ini supaya mendapatkan nutrisi yang diperlukan dan mencukupi. Baiklah doktor, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung kita punya segmen. Sebenarnya banyak lagi perkara yang untuk kita bincangkan, memandangkan obesiti ini merupakan satu isu yang dikatakan serius juga di Malaysia dan juga bukan sahaja di kalangan orang dewasa, tetapi kanak-kanak juga merupakan satu isu yang serius dan perlu diberikan orang kata apa, penekanan dan juga tumpuan supaya kata orang tu meluntur buluh biar daripada rebungnya, supaya bila kita orang kata kanak-kanak mencapai kategori obesiti itu sebenarnya lebih susah untuk mengawal berat badannya di masa akan datang. Sebab itulah kita perlu mengawal obesiti ini daripada awal usia seperti yang disarankan oleh doktor kita pada hari ini. Okey, baiklah doktor. Sebelum kita menutup kita punya sesi live kita pada hari ini, mungkin doktor ada apa-apa pesanan yang perlu diberikan kepada kita punya penonton? Okey, yang penting kita sedar ya, yang anak kita sudah di peringkat yang warning sign. Maknanya bila dah ada obes sikit tu, kita kena berhati-hati. Kita kena tengok balik, recall balik apakah yang ekstra yang kita buat yang menyebabkan pertambahan berat badan tu agak ketara ke belakang ini. Okay, sekarang ni kan banyak parents yang suka go for fast food. Fast food tu kalau mungkin as a reward 2-3 bulan sekali ataupun katalah sebulan sekali, that should be fine. Kan kadang-kadang anak-anak tu tengok orang lain makan, dia pun nak makan. Betul. Kan. So kita boleh. Tapi janganlah jadikan ia
setiap minggu ataupun setiap hari punya makanan ya. Sebab kandungan garam, kandungan lemak dalam fast food tu agak tinggi ya. And then macam mana kadang-kadang kita tak tahu kan saiz kita kata suku-suku separuh kan. Anak kita umur macam ni, banyak mana dia punya proteinnya, banyak mana punya nasinya kan. So nasi basically lebih kurang dalam satu mangkuk Chinese bowl tu. Itu selalunya saiz yang biasa. Dan protein tu banyak mana based on tapak tangan, saiz tapak tangan anak kita. So kalau tapak tangan dia kecil, agak kecil lah dia punya saiz protein yang diperlukan. Kecuali kalau failure to thrive tu different story. Kita terpaksa bagi ekstra supaya berat akan bertambah. Tapi kalau memang berat anak kita selama ini sudah agak sedikit terlebih, then kita go for a smaller portion based on tapak tangan bayi tersebut. Maknanya kanak-kanak tersebut. Okay, lagi satu, sebab obesity ni dia boleh menyebabkan komplikasi secondary disease. Maknanya bukan saja obes, dia boleh menyebabkan diabetik, dia boleh menyebabkan hypertension, dia boleh menyebabkan kita panggil non-communicable diseases. Ada kes di mana diabetic type 2, kalau type 1 tu inherited, maknanya you tak boleh nak elak sebab dia memang dilahirkan dengan tak ada insulin. So kita kena bagi insulin pada pesakit tersebut. Tapi type 2 ni disebabkan oleh resistant of insulin, disebabkan adipose tissue yang terlampau banyak. So type 2 yang kita nak jaga, and then kita tak nak ia berlaku pada peringkat umur awal. Sebab semua tahu kan bila dah dapat diabetik, apa komplikasi dia. Bukan saja pada jantung, pada mata, pada buah pinggang. Dan over time dia akan risiko tu bertambah. Okay? Begitu juga dengan darah tinggi. Okay? Pernah ada kes as early as 20 years old boleh dapat heart attack sebab cara pemakanan yang tak betul dan juga obesity. So kena careful sangat dengan perkara-perkara seperti ini. Dan kita tak naklah jadi nombor the top 3 lagi as Malaysian dengan azam yang baru since Hari Malaysia tak lama lagi pada 16 hari bulan. Azam kita bersama adalah pastikan kegemukan itu bukan satu perkara yang utama bagi negara kita dan it becomes number 3 from the bottom rather than number 3 from the top. InsyaAllah kita usaha, kita semua boleh berjaya insyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, itulah pesanan ya. Bersempena dengan bulan kesedaran obesiti di kalangan kanak-kanak ini, sebenarnya perlu untuk kita titik beratkan dan bersama-sama kita mengurangkan kadar peratusan obesiti di kalangan kanak-kanak pada hari ini. Biar kita juara dalam peringkat sukan Olimpik, sukan SEA dan sebagainya, tapi jangan kita menjadi juara dalam di kalangan peratusan obesiti di kalangan kanak-kanak di Asia dan juga di seluruh dunia pada hari ini. Baiklah, Doktor, itulah pesanan yang boleh saya sampaikan kepada anda semua dan kami semua mengucapkan terima kasih kepada anda dan juga khususnya kepada doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini dalam membincangkan isu yang menarik juga, iaitu anak obes bukan satu pilihan. Baiklah, sebelum kita mengucapkan selamat tinggal kepada anda semua, jangan lupa sekiranya anda ingin bertemu secara langsung bersama Dr. Mahani kita pada hari ini, anda boleh saja hubungi di talian 0389235660, 0389235660 atau datang saja di Hospital Pakar An-Nur. Anda boleh saja naik ke tingkat 2 bertemu dengan doktor di consultant suite di bilik 17. Betul-betul Okey, boleh. Okey, mungkin beberapa perkara anda boleh bincangkan secara berdepan dengan doktor, masalah yang lebih kritikal ataupun masalah yang lebih privacy, anda boleh saja bertemu dengan doktor kami, Dr. Mahani di Hospital Pakar An-Nur Bandar Baru Bangi. Baiklah, sehingga kita bertemu lagi di segmen yang akan datang. Sekiranya anda masih ada lagi persoalan tentang kesihatan, jangan lupa tanya pakar @An-Nur. Assalamualaikum.